أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Tuan-tuan muslim-muslimat berahmati Allah sekalian, para netizen yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana keadaan yang kita harapkan berakhir ini, PKP dengan wabak COVID-19 mudah-mudahan segera berakhir. Namun kelihatannya kita terpaksa menghadapi awal Ramadan ini di rumah masing-masing, dan kita kena membuat pilihan, iaitu untuk menjadi seorang yang memenuhkan masa dengan kebaikan ataupun membiarkan masa itu berlalu begitu sahaja. Jadi hari ini Ustaz akan beri tips kepada kita bersama. Kalau sebelum ini kita kadang-kadang bertarawih di bulan Ramadan di masjid, insya-Allah kalau yang jenis kaki sembahyang dia akan pergi ke masjid lah. Tapi ada buat 8, ada buat 20, ada buat tak cukup lah, dan seumpamanya. Yang ini apa boleh buat, tak boleh lari lagi dah. Kita kena sama-sama bertarawih di rumah. Orang yang akan tengok kita, orang itu adalah keluarga kita, anak kita, isteri kita. Macam manalah suaminya ini akan menunaikan sembahyang tarawih. Qul ya qul wallah juga ke, atau macam mana? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, Ustaz nak bagi cadangan tips ini untuk kita sama-sama membaca Al-Quran sekurang-kurangnya, insya-Allah dalam masa 3 atau 4 hari kita dapat menghabiskan lebih kurang 1 juzuk, ataupun kalau kurang pun kurang sedikit lah. Ini Ustaz beri cara yang ringan. Kalaulah beri cara yang berat, kita kata buat 1 muka 1 rakaat sembahyang tarawih, buat 20 rakaat, habislah khatam 1 juzuk. Walau macam mana pun itu, kalau nak dibuat setiap rumah barangkali sangat-sangat sukar. Jadi pilihan yang kita ada ialah kita ambil cara ini, mudah-mudahan mendekatkan kita kepada membaca dan belajar Al-Quran. Baik, tip yang pertama sekali tuan-tuan, cari satu Quran. Misalnya Ustaz tunjuk contoh Quran di hadapan ini, ya. Quran ini tapi agak kecil lah ini. Tuan-tuan cari Quran yang lebih besar. Mushaf ini, tuan-tuan letakkan mushaf ini di atas meja, dibuka, kepitkan di kiri dan kanan itu dengan pengepit lah, ya. Dan tuan-tuan buka lah. Contohnya kalau kita mulakan daripada awal Al-Baqarah, ya, di sini tuan-tuan, pada awal Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim, maka 2 rakaat pertama tuan-tuan bolehlah ambil ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, bolehlah tuan-tuan wakaf di situ untuk rakaat yang pertama. Kemudian ambil rakaat kedua selepas Fatihah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, sampai di situ rakaat kedua tuan-tuan rukuk. Jadi untuk rakaat pertama, oleh kerana kita tak belum belik apa saja ini, cukuplah sekadar yang ada di mushaf. Kemudian tuan-tuan boleh rukuk pada rakaat yang kedua itu dan habiskan dua rakaat yang pertama. Masuk pada rakaat yang kedua, ketiga, maka tuan-tuan belik sebelah ni, yang ini. Ayat di atas sekali ialah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ayat awal muka surat, ya. Pada muka surat yang ketiga, itu rakaat yang ketiga, tuan-tuan bacalah sehingga ayat walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Waqaf di situ, rukuklah untuk rakaat yang ketiga. Kemudian pada rakaat yang keempat, tuan-tuan mula pada wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat yang ke-11 sehinggalah ayat yang ke-13. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Habis rakaat yang keempat. Cukuplah satu rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kemudian sembahyang seterusnya iaitu rakaat kelima, tuan-tuan boleh ambil pada ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, pada ayat yang ke-14 sehinggalah akhir sekali iaitu fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Itu rakaat kelima. Naik pada rakaat yang ke-6 di awal muka surat masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, sehinggalah ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, iaitu pada ayat yang ke-20. Habis salat yang ke-6, makna 6 rakaat. Kemudian rakaat ke-7 mula pada ayat 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sehinggalah ayat yang ke-22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Rakaat ke-7 rukuk, kemudian bangkit untuk rakaat ke-8, habiskan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, sehingga akhir ayat, iaitu ayat yang ke-24, u'iddat lil kafirin. Jadi bermaksud tuan-tuan, dalam dua muka surat ini tuan-tuan akan membaca sebanyak 6 rakaat, ya, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tanpa tuan-tuan perlu membelik pada muka surat yang seterusnya. Jadi bila tuan-tuan habis pada rakaat ke-6, tuan-tuan boleh belik yang seterusnya lah. Tapi yang saya tunjukkan contoh tadi daripada awal surah Al-Baqarah, maknanya 1 muka surat, kemudian 2 dan 3 muka surat, habislah 8 rakaat. Dan buatlah seterusnya untuk tuan-tuan menambah lagi. InsyaAllah tuan-tuan akan jadi biasa. Jadi sekadar 3 rakaat 1 muka surat, Ustaz rasa sangat-sangat patut dan tidak membebankan. Bahkan boleh dibaca perlahan-perlahan. InsyaAllah mengajar kita, mengajar anak isteri kita, dan mengajar masyarakat seluruhnya untuk melakukan kebaikan ini sepanjang Ramadan. Baca perlahan-lahan, insya-Allah dia akan memberi kebaikan. Walaupun kita kata tak boleh nak bertarannum sangat, tak apa tuan-tuan.
perlahan itu insya-Allah akan memberi satu zauq, satu rasa, satu keseronokan untuk membaca Al-Quran dengan betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan para ustaz dan tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.